Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini Anwar Nafi terlibat dalam keputusan menggugurkan kes Zahid. Ada yang menuduh keputusan untuk membebaskan Zahid tanpa membebaskan beliau sepenuhnya ialah disebabkan oleh campur tangan Anwar Ibrahim. Namun demikian, sebenarnya Anwar Ibrahim tidak ada apa-apa penglibatan di dalam kes tersebut. Menurut Anwar Ibrahim, dia tidak campur tangan berhubung keputusan mahkamah itu untuk melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan yang dihadapinya. Seperti yang dinyatakan oleh Saifuddin Nasiruddin Ismail, beliau berkata bahawa pembebasan Zahid Hamidi adalah sama seperti pembebasan Muhyiddin Yassin. Kata beliau, kenapa jika Muhyiddin Yassin dilepaskan oleh mahkamah dapat diterima oleh para walaun ataupun penyokong Perikatan Nasional. Saifuddin mempersoalkan, kenapa kalau Muhyiddin dibebaskan daripada pertuduhan yang dia hadapi, penyokong Perikatan Nasional gembira pula dan tidak berkata apa-apa tentang mahkamah atau campur tangan Anwar Ibrahim. Tetapi ketika Zahid Hamidi mendapat pembebasan, mereka mempersoalkan mengapa pula Zahid Hamidi dilepaskan. Padahal kata Saifuddin, itu adalah sama seperti Muhyiddin Yassin tanpa campur tangan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim campur tangan, pastilah Muhyiddin Yassin juga sukar untuk dilepaskan, kata netizen. Tapi oleh kerana tindakan Anwar Ibrahim tidak mahu mencampuri apa-apa urusan mahkamah dan juga peguam negara, maka itu sebabnya Muhyiddin Yassin pun terlepas, Zahid Hamidi pun terlepas. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri berkata peguam negara mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mengendalikan kes tersebut. Kata beliau, Jaksa Agung Peguam Negara ada wewenang atau kuasa sepenuhnya dan diberikan alasan-alasan. Saya berikan wewenang kepada Jaksa Agung kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baharu oleh Ahmad Zahid Hamidi. Ini keputusan Jaksa Agung, jadi saya tidak campur tangan, kata Anwar Ibrahim ketika ditanya media tempatan mengenai isu tersebut selepas program Temu Anwar di Jakarta semalam. Ketika ditanya sama ada keputusan tersebut akan memberi persepsi tidak baik terhadap kerajaan, Anwar berkata ia tidak menjejaskan kredibiliti kerajaan dan menegaskan beliau tetap dengan pendiriannya untuk keras membenteras rasuah. Untuk maklumat anda semua, saudara-saudara sekalian, bagi meyakinkan anda, sejak belakangan ini kita amat gembira apabila begitu banyak tangkapan demi tangkapan, pendedahan demi pendedahan, penahanan demi penahanan terhadap orang-orang yang selama ini kita tak jangka langsung akan ditangkap, ditahan kerana melakukan rasuah, salah guna kuasa. Kalau selama ini kita jarang sekali mendengar jerung-jerung besar, apalagi ikan-ikan paus besar yang suka makan rasuah. Akhirnya sejak belakangan ini, lihat saja di dada-dada media massa kita dapat melihat begitu banyak tangkapan dilakukan oleh SPRM maupun PDRM. Ini menunjukkan bukti bahawa Anwar Ibrahim benar-benar menentang dan berperang dengan rasuah. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Collins Lawrence Sukera membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang diberikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mukhtar untuk menghentikan prosiding kes berkenaan. Ahmad Zahid sebelum ini telah menghantar surat representasi setebal 200 muka surat kepada Pejabat Peguam Negara AGC sebagai asas pertimbangan
supaya pertuduhan terhadapnya digugurkan. Surat representasi pertama dikemukakan pada Januari lepas, manakala yang terbaru lengkap dengan fakta dan bukti baru dihantar kepada AGC pada Februari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang diumumkan oleh PDRM yang pastinya akan membuatkan tim perikanan nasional dalam PRN di Johor yang melibatkan Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram akhirnya akan menemui jalan yang lebih semakin sukar. Hari ini diumumkan oleh PDRM bahawa Muhyiddin akhirnya akan disiasat pada 11 September ini berkaitan dengan isu tentang fatwa haram yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin. Dalam pengeluaran fatwa haram tersebut, banyak pihak telah pun memberikan tampil komen yang turut mengecam hebat adalah netizen. Mahkamah netizen menjatuhkan pelbagai hukuman, pelbagai kecaman terhadap tindakan Muhyiddin Yassin memaparkan atau menyatakan fatwa haram kalau undi Pakatan Harapan BN. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang fatwa haram yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin? Ada pendapat yang mengatakan bahawa tindakan itu ialah tindakan paling terdesak yang pernah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin untuk mahu menang di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram. Adakah anda setuju dengan pendapat daripada netizen yang mengatakan bahawa itulah tindakan paling terdesak daripada Muhyiddin Yassin? Sebelum kita teruskan isu kali ini, dibacakan sekali lagi dipetik daripada Harapan Daily, PDRM beri keputusan bahawa Muhyiddin akan disiasat pada 11 September. Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan disiasat pada 11 September ekoran dari ucapan fatwa haram yang diucapkannya. Temu janji untuk rakaman percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut ditetapkan pada 11 September 2023. Di pejabat beliau di bangunan MIDA KL Sentral oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas D5 Jabatan Siasatan Jenayah, kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam satu kenyataan. Muhyiddin menyifatkan tindakan mengundi calon Pakatan Harapan di dalam pilihan raya kecil Pulai sebagai haram pada 2 September yang lepas. Setakat ini, 2 laporan polis telah pun diterima berkenaan perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, rentetan daripada berita ini, Mat Sabu seru jangan undi PAS, tolak pemimpin ekstrim. Jadi, cara untuk sebenarnya bagi mengelak daripada mengundi calon lawan ialah tidaklah perlu mengeluarkan fatwa haram, kata netizen. Cukup dengan menggunakan isu-isu tentang kemajuan negara, tentang bagaimana membangunkan negara. Dan selain itu, mereka kata cukuplah meniru dengan cara seperti Mat Sabu punya kenyataan, iaitu jangan undi PAS, tolak pemimpin ekstrim. Jadi tidak melibatkan agama, tidak melibatkan isu bangsa dan raja-raja Melayu. Jadi sebab itulah, maka ada satu laporan dalam Harapan Daily baru-baru ini mengatakan bahawa bangsa Johor sebenarnya menolak politik Perikatan Nasional yang ekstrim. Pengerusi amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menyeru rakyat menolak sikap ekstrim yang dibawa oleh Parti PAS sekaligus menolak gelombang hijau dari merentasi sempadan Johor. Berbaki 2 hari sebelum hari pengundian, Muhammad Sabu berkata pengundi di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram perlu bijak memilih dan jangan sesekali membiarkan sikap pelampau mula merebak ke Johor. Sikap ekstrim yang dibawa oleh pemimpin PAS ketika ini harus ditolak oleh semua rakyat. Politik adalah wadah untuk kita semua bersama-sama mengejar melakukan fastabikul khairat,
berlumba-lumba melakukan kebaikan atau kebajikan, kata Mat Sabu lagi. Dalam perkembangan sama, Muhammad Sabu berkata, kerjasama antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN akan bertahan lama selepas menunjukkan perkembangan yang baik. Ahli Parlimen Kota Raja itu berkata, Pakatan Harapan BN tidak pernah bercinta, namun secara tiba-tiba dijodohkan oleh Raja-Raja Melayu selepas PRU 15 untuk membentuk kerajaan. Tetapi bila sudah bertemu dan bermesra, 1 tahun selesai. Itulah berkat kalau kawin orang tua kira atur, kata beliau lagi. InsyaAllah perpaduan PHBN kita ini akan kekal, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini dia keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Pada akhirnya padan muka, kata mereka, apabila penghina kepada Sultan Selangor akhirnya dijatuhkan penjara 6 bulan. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe, itu percuma. Apa komen anda tentang keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap orang yang telah menghina Sultan Selangor ini? Sebelum saya teruskan, sila teka siapakah orang yang menghina Sultan Selangor ini. Saya bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya ialah bukan Sanusi. Walaupun Sanusi telah didakwa di mahkamah atas akta hasutan kerana didakwa menghina Sultan Selangor dan juga menghina Sultan yang di-Pertuan Agong, tetapi orang yang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan kerana didakwa menghina Sultan Selangor ini ialah Imam Mustaqim. Tindakan seorang pengguna Facebook iaitu Iman Mustaqim yang membuat kenyataan jelek terhadap Sultan Selangor membawa padah apabila dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM10,000. Hakim Mahkamah Session N. Priscilla Hemam Malani menjatuhkan hukuman kepada Iman Mustaqim yang juga penganggur atas 2 pertuduhan, termasuk membuat kenyataan bersifat jelek terhadap Sultan Selangor. Hakim N. Priscilla Hemam Malani memutuskan hukuman tersebut selepas Iman Mustaqim atas nama sebenarnya Muhammad Azlan Ibrahim, 47 tahun, mengaku salah atas 2 pertuduhan itu. Mahkamah memberitakan hukuman penjara itu bermula dari tarikh jatuh hukum. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Azlan secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelek sifatnya terhadap Sultan melalui Facebook dengan menggunakan nama profil Iman Mustaqim yang dengan niat jahat untuk menyakitkan hati orang lain pada 28 Ogos lepas. Hantaran itu dibaca di Jabatan Seksyen atau Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Bukit Aman pada jam 11.57 pagi 29 Ogos lalu dan tertuduh melakukan kesalahan mengikut peranggan 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen Akta sama Subsection 233 dalam kurungan 3. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Subsection 233 dalam kurungan 3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ketika prosiding, tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu agar dikenakan hukuman ringan kerana perlu menjaga ibu yang sakit. Saya juga perlu bawa bapa saudara yang buta ke hospital untuk ambil ubat, katanya seperti dilapor.
Susulan itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memohon tertuduh dikenakan hukuman penjara dan denda tinggi. Alasan kesalahan dilakukan adalah serius kerana memuat naik hantaran yang bersifat jelik, menyakitkan hati orang lain dan menghina Sultan Selangor, katanya. Dalam prosiding sama, tertuduh turut didenda RM10.000 selepas mengaku bersalah atas tuduhan gagal memberi kata laluan aplikasi Facebook miliknya di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi pada jam 11.25 pagi 31 Ogos lalu. Tertuduh turut ditahan pada tarikh sama. Pertuduhan ini dibuat mengikut Seksyen 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 242 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100.000 atau dipenjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintahkan tertuduh dipenjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.